في الدارين آمين يا رب العالمين. Dah masuk ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Ada suara tak? Suara ada tak? Okey. Suara jelas Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. ada suara? Putus. Okay. Kita sambung pada muka yang ke-66, Mabhathus Sifatil Baqa. Qala al-musannifu thumma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, mustamirrul wujudi la akhira lahu abadiyyun la nihayata lahu. Allah yang berkekalan wujudnya, la akhira lahu, tiada pengakhiran baginya, abadiyun yang kekal, la nihayata lahu, tiada penghujung baginya. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali, laisa lahu nihayatun, tidak ada bagi Allah itu, tidak ada bagi wujud Allah itu nihayah. Tidak ada bagi wujud Allah itu penghujung. Kama lam takun lahu bidayah, sebagaimana tidak ada bagi wujud Tuhan itu permulaan. Mula, wujudnya tiada mula dan tiada akhir. Lianna ma thabata qidamuhu, kerana yang sabit qadimnya, istahala adamuh, maka mustahil adamnya. Sesuatu yang telah sabit dia itu bersifat dengan qidam, maka mustahil didatangi oleh ketiadaan. Bagaimana kita maklum? Kerana yang qadim ini yang wujudnya itu wajib. Bila wujudnya wajib, maksudnya tidak menerima tiada. Maka ketiadaan ke atasnya itu tentulah mustahil. Nampak mudah. Qala fi risalatil qudsiyah, kata Imam Ghazali dalam risalah qudsiyah. Wa burhanuhu, dalilnya, dalil sifat baqa ini, annahu lawin adama, kalaulah Tuhan itu tiada. Lakan, tiada makna dia itu maknanya boleh tiada. Jadi ketiadaan, tertiada, in adama. Dia jadi tiada. Wujudnya itu tidak berkekalan. Lakana la yakhlu, maka tak sunyilah, imma ayyan adima bi nafsihi, sama ada dia itu jadi tiada dengan dirinya sendiri. Makna dia sendiri tak ada. Dia tak ada tu dengan sendirinya. Gitu. Nampak? Tak adanya dengan sendirinya. Macam bila mana api itu, pelita itu, habisnya cahaya, bila habisnya minyak. Nampak tak? Bila kita katakan dengan makna tak ada dengan sendirilah tu. Bukan dengan kita embuh, atau kita padam, kita tekang ni, dia tak ada sendiri. Jadi ketiadaan Tuhan tu, kalau anda tak ada, bagaimana anda yang itu berlaku? Pertamanya,
Sama ada ayan adima binafsihi. Tak ada tu tak ada sendiri. Tak ada dengan sendiri dirinya. Au bimu'dimin mudad yudadu, atau dengan sesuatu yang meniadakan yang lawan baginya. Dia ada sendiri ataupun asbab luar. Yang kedua ni mu'dim. Sesuatu yang meniadakan yang melawankan bagi wujud. Gitu je ayat ni. Sama ada tak ada tu tak ada, dia sendiri tak ada dengan sendiri, ada ataupun ada benda lain yang mentakdakan dia. Okay. Walau jaza an yan'adima syai'un yutasawwaru dawamuhu binafsihi. Kalaulah harus bahawa tiadanya sesuatu yang ditasawurkan kekalnya dengan sendiri, la jaza an yujada syai'un yutasawwaru adamuhu binafsihi. Nescaya harus bahawa ada sesuatu yang ditasawur ketiadaannya dengan sendiri. Apa tak? Ha? Faham? Tak faham tak? Syai'un yutasawwaru dawamuhu binafsihi. Sesuatu yang ditasawur dia kekal dengan sendiri. Sesuatu yang kekal. Yang mana kekal dia, sifat zati dia tu bersifat dengan kekal. Sendiri boleh kekal. Andai kata sesuatu yang kekal boleh tak ada, maka lawangnya pun sesuatu yang yutasawwaru adamuhu binafsihi, sesuatu yang dibayangkan tak ada dengan sendiri, maknanya dia tu tak ada, sendiri dia tak ada. Boleh ada. Nampak? Boleh terima tak? Contoh, benda asalnya syai'un yutasawwaru dawamuhu binafsihi, sesuatu yang ditasawurkan dia kekal dengan diri sendiri, tiba-tiba mari tak ada. Kalau boleh berlaku begitu, maka lawannya pun harus. Apa lawannya harus? Sesuatu yang tak ada dengan sendiri boleh ada dengan sendiri. Mana? Sesuatu, jadi orang panggil apa? Tanakuk lah satu. Dia akan jadi tanakuk dan qalbu haqaiq. Sesuatu yang dia itu adanya dengan sendirinya, tiba-tiba boleh tak ada. Boleh tak ada dengan sendiri pula. Maka begitu, hak tak ada dengan sendiri boleh ada dengan sendiri. Jadi ni satu yang tidak diterima akal. Kalau dia itu berkekalan dengan sendirinya, tiba-tiba dia boleh tak ada dengan sendiri, maka lawannya pun kita kena kata harus juga. Mana? Sesuatu yang tak ada tiba-tiba ada sendiri. Okay. Sesuatu yang tak ada tiba-tiba ada sendiri tu boleh terima akal tak? Dia asal tak ada, dia ada sendiri. Boleh terima akal tak? Tak boleh lah. Faham tak? Jadi sekarang ni apa bezanya antara, sama saja. Bila kita kata kita tak boleh terima sesuatu syai'un yutasawwaru adamu binafsi, sesuatu yang ditasawurkan tak ada dengan sendiri, tiba-tiba ia boleh ada dengan sendiri pula. Jadi boleh ada dengan sendiri. Boleh terima tak? Tak boleh lah. Mesti ada murajih kan, yang mentarjihkan dia. Dia asal tak ada, yutasawwaru adamu, tiba-tiba yujad binafsihi, dia ada dengan sendiri. La jaza. Kalau maka tengok dia nak qiyah mana? Qiyah pada masalah dibincang ni suatu yang dah dawam, ada, kekal, tiba-tiba tak ada dengan sendiri. Apa hukumnya? Andai kata itu berlaku, maka sebaliknya pun harus berlaku. Sesuatu yang tak ada, dia tak ada, tiba-tiba yujad binafsi, dia ada dengan sendiri. Adakah ini boleh ditermakan? Jawabnya tak boleh ditermakan. Mana ada sesuatu yang ada dengan sendiri?
tentulah ada sebab lain yang mengadakannya daripada tak ada kepada ada. Bila begitu, sesuatu yang ditasawurkan kekal dia, macam mana dia boleh tak ada dengan sendiri? Dia tu memang hukumnya kekal. Hukumnya sentiasa kekal. Tiba-tiba tak ada dengan sendiri. Boleh terima tak? Tak boleh terima tak? Nampak? Walau jaza an yan'adima syai'un yutasawwaru dawamuhu binafsihi. Kalaulah harus ketiadaan sesuatu yang ditasawurkan adanya itu yan'adim binafsihi. Tak ada tu dengan dirinya sendiri. Macam mana dengan diri sendiri pada kita tasawurkan, kita hukumkan dengan wajib dan kekal dia. Tiba-tiba tak ada dengan sendiri. Kalau andai kata harus, maka harus lawannya juga. Iaitu sesuatu an yujada syai'un yutasawwaru adamuhu binafsihi ay yujada binafsihi. Nescaya haruslah juga ada sesuatu yang ditasawurkan tak ada. Dia tak ada. Tiba-tiba ada sendiri. Ni memang kita sepakat dah tak boleh terima. Kerana nak mengeluarkan sesuatu daripada adam kepada wujud tanpa murajih, at-tarjih bila murajih. Tak boleh lah. Dah sini pun sama juga. Sama juga. Dalam masalah aspek berterusan wujudnya, dawam wujudihi. Tiba-tiba adam dengan sendiri. Tidak dapat diterima. Okey. Jadi anda yang pertama yang adim minafsihi itu tertolak. Tertolak dengan apa? Dengan mustahilnya lawan, iaitu qiyah kepada lawan bagi qadiyah itu. Kerana kedua-duanya sama daripada berubahnya hakikat sesuatu tanpa ada muathir atau murajjih yang mengeluarkannya. Fakama yahtaju tarayanul wujudi ila sababin. Sebagaimana berhajatnya tarayanul wujud, kedatangan wujud. Wujud itu mari, tarayan ni makna turu maksudnya datanglah. Kedatangan wujud tu ada, berhajat kepada sabab. Fakadzalika yahtaju tarayanul adami lah. Tarayanul adami silap bagi tu. Ila sababin. Demikianlah juga berhajatnya kedatangan Adam kepada sebab. Alam ataupun makhluk yang asal tak ada, nak jadi ada. Boleh jadi ada sendiri, takkan ada, mesti ada sebab. Begitulah juga yang dah ada, yang telah ada wujudnya, nak jadi Adam, tentulah berhajat pada sebab. Jadi andaian yang ada minasihi itu tertolak. Nampak? Maka wa batilun an yan'adima bi mu'dimin. Okey, situ sesat. Habis dah jawab anak yang pertama kan? Wa batilun an yan'adima bi mu'dimin yudadduhu. Yudad sifat pada mu'dim. Dan batal dan buatan juga bahawa ketiadaannya itu kerana sebab mu'dim, sesuatu yang meniadakan, yang melawani wujud itu. Okey, yang melawani dia. Jadi anda yang kedua pula ni. Kan dia kata au bi mu'dimin kan? Au bi mu'dimin yudaddu. Ini jawabnya. Wa batilun ayyan adima bi mu'dimin yudadduhu. Dan mustahil juga bahawa dia itu ketiadaannya itu dengan sebab sesuatu yang meniadakan, yang lawan baginya. Kenapa? Lianna dhalikal mu'dima, kerana mu'dim itu, lau kana qadiman, kalau dia itu qadim, lama tusuwiral wujudu ma'ahu, nescaya takkan ditasawurkan ada bersamanya. Okay. Kalau ikutnya dia power, dia lipat. Hujah ni panjang tapi dia ringkaskan. Power al-burhan wa lakhasahu fil ibarah. Andaian yang kedua pula. Alam Allah itu tak ada atau baqa. Kalau andai Tuhan tak kekal kan, maka bila tak kekal tu sama ada dia akan hilang dengan sendiri ataupun dengan sebab yang lain. Mu'dim. Okey. Kalau dengan sebab mu'dim pula,
Mu'dim tu sama ada baharu ataupun qadim. Betul tak? Mu'dim yang menyebabkan bahawa dia menyebabkan wujud Tuhan tu tak ada. Anda yang dua, sama ada mu'dim tu qadim ataupun baharu. Nampak? Andai kata qadim, kalau mu'dim tu qadim, maka bila gitu tak akan tasawur wujud Tuhan. Dah mu'dim tu telah ada sejak azali. Yang mentiadakan wujud tu dah ada dah. Dan qadim dengan zat Tuhan, macam mana nak wujud? Faham tak? Jadi tak berlakulah wujud itu. Sebab mu'dim tu telah qadim sejak azali. Sebab kepada Adam itu telah wujud sejak azali, qadim. Lau kana qadiman lama tusawwiral wujudu ma'ahu. Takkan tasawur wujud ketika itu. Wa qad zahara bil aslaini sabiqaini, dan sungguhnya telah zahir dengan dua asal yang telah lalu. Dua dalil yang telah disebutkan terdahulu, wujuduhu wa qidamuhu. Padahal kita telah sabitkan bahawa Tuhan tu wujud dan qadim. Fa kaifa kana wujuduhu fil qidam wa ma'ahu didduhu. Maka bagaimana boleh kewujudan Allah pada azali bersama Tuhan tu ada mu'dim yang melawang baginya. Nampak? Kan Allah itu wujud dan wujudnya sejak azali, qidam. Bila kita kata mu'dim itu, anda yang pertama qadim, maka bagaimana boleh dia wujud pada azali bersamanya ada sebab mu'dim yang meniadakannya. Okey. Selesai. Anda yang kedua pula. Ni ada ni, tidak lipat ni dia bagi ke dia. Nampak tak? Okey. Wa in kana diddul al-mu'dimu hadithan. Kalaulah lawan yang mu'dim, yang meniadakan itu baharu pula, kana muhalan, maka jadi mustahil lah. Andai kata Tuhan tu tak kekal dengan sebab mu'dim. Okay, mu'dim qadim mustahil tak? Kalau andai mu'dim tu baharu, sesuatu aspek luaran tapi dia bersifat baharu, mustahil juga. Ke mana? Idh laisal hadithu fi mudaddatihi, kerana tiadalah yang baharu pada nak melawannya, lil qadim, bagi yang qadim, hatta yaqta'a wujudahu, sehingga dapat memutuskan kewujudannya. Hadis mana gok? Gitulah. Yang baharu, laisal hadithu fi mudaddatihi lil qadim, tiadalah yang baharu pada nak melawannya kepada qadim. Mana boleh? Hatta yaqta'a wujudahu, sehingga dia nak memutuskan wujudnya. Wujud Tuhan qadim dah. Andai kata ada mu'dim yang baru, wujud Tuhan qadim. Wujud dia yang qadim. Kalau andai kata ada mu'dim yang baharu, boleh ke nak putuskan kewujudan yang qadim? Mana boleh? Faham tak? Pertama dia tu baharu. Mana boleh gok nak lawan qadim lah. Kalau gitu tak. Mana fikir secara mudah, mana gagah dia untuk memutuskan kewujudan yang qadim. Bi'aula. Tidaklah dia laisa bi'aula. Ni mana bi'aula ni takluk. Idh laisal hadithu fi mudaddatihi lil qadim hatta yaqta'a wujudahu laisa bi'aula minal qadim fi mudaddatihi lil hadithi. Pada nak melawannya bagi al-hadith. Qadim pada nak melawannya lil hadith. Hatta yadfa'a wujudahu, sehingga nak menolakkan bagi nak menolakkan kewujudannya. Ni. Tengok balik. Okay, sekarang ni dia nak kata dia kata sini, tadi kita buat andaian dah bahawa mu'dim itu kalau qadim mustahil. Mu'dim mustahil. Laisal hadithu fi mudaddati lil qadim
hatta yaqta'a wujuduhu bi aula min al-qadim fi mudadatihi lil hadithi hatta yadfa'a wujudahu. Okay. Dia kata tidaklah yang baharu pada nak melawankan yang qadim sehingga dapat memutuskan wujudnya lebih aula daripada yang qadim pada nak melawankan bagi yang baharu sehingga dapat menolakkan wujudnya. Mana? Tadi anda yang qadim. Yang qadim nak menolakkan. Jadi makna al-qadim fi mudadatihi lil hadithi. Hak tu lebih kuat. Sebab apa dia kata laisa bi aula ni? Tidaklah lebih aula. Pertama, yang menolakkan mu'dim itu sama ada dua. Mu'dim yang qadim, mu'dim yang hadis. Mu'dim yang hadis. Okey, anda buat rekah dulu. Kita baca balik. Kalau mu'dim qadim tu tak boleh nak menolak kewujudan Tuhan, apatah lagi mu'dim yang hadis. Apa? Kesimpulan waktu gitulah. Sekarang ni tengok ayat ni. Mu'dim yang qadim pun tidak dapat menolakkan apa nama ni? Tidak dapat melawankan bagi al-hadis sehingga menolakkan kewujudannya. Tak boleh nak tolak. Maka apatah lagi mu'dim yang hadis yang dapat memutuskan wujudnya. Nampak beza tu. Kalau hak qadim pun mu'dim yang qadim tak boleh nak tolak. Mu'dim yang hadis lagi tak boleh nak tolak. Kita baca balik. Dia kata wa in kana diddul mu'dim hadithan kana muhalan. Ke mana wajah muhal tu? Id laisal hadithu. Kerana tiadalah yang baharu fi mudadatihi lil qadim. Pada nak melawannya bagi yang qadim. Hatta yaqta'a wujudahu sehingga memutuskan kewujudannya bi aula. Ai laisa bi aula minal qadim. Daripada yang qadim fi mudadatihi lil hadith. Pada melawannya bagi yang baharu hatta yadfa'a wujudahu sehingga dapat menolak yaqta' putus, yadfa' tolak. Okey. Macam mana? Hak qadim dia boleh sekat tak? Hak qadim anda yang tadi, adakah dia mampu menyekat kewujudan? Hak qadim mampu tak menyekat kewujudan wujud Allah? Mu'dim yang qadim dapat tak? Ni pada masalah daf'u. Daf'u tolak maknanya Tuhan tak ada lagi. Ini nak tolak ada tu. Nak mengelakkan daripada ada, menolak ada. Mampu tak? Tak nak mampu sebab Tuhan memang wajib ada. Jadi anda yang mu'dim yang qadim pada nak menolakkan wujud Tuhan. Wujud Tuhan. Boleh tak? Tak boleh. Ad-daf'u. Bila ada mu'dim, dia akan menolakkan wujud. Maknanya wujud akan berlaku. Faham? Bila wujud tak berlaku, maka tak akan wujud Tuhan. Hak tu boleh terima tak? Tak boleh terima. Maka bukan itu laisa bi aula. Maka hak ni lebih-lebih lagi lah. Tidak kurang lah. Laisa bi aula kita nak terjemah. Laisa bi aula. Tidaklah lebih aula. Tidaklah lebih aula. Makna kalau hak tu pun tak mampu, hak ni lagilah. Mu'dim yang qadim pada nak menolakkan wujud, mampu tak? Tak mampu. Mudadilil hadis. Hadis tu andaian. Kalau belum ada lah. Sebab kita andaikan nak kena ada wujud itu, nampak tak? Maka dia itu didahului oleh sesuatu kan. Jadi maksudnya nak menghalangkan daripada wujud yang baharulah sebab dia menghalang dulu. Mampu tak? Tak mampu. Sebab apa? Sebab wujud Tuhan itu telah sabit. Maka kalau mu'dim yang qadim pun mustahil dapat menolak bagi wujud, maka lebih-lebih lagi lah mu'dim yang hadis. Mu'dim yang hadis ni dapat memutus tak wujud?
Lagi tidak. Hatta yaqta'a. Ni kembali pada yang pertama ni. Laisal hadithu fi mudaddatihi lil qadim hatta yaqta'a wujudahu. Tidak adalah bagi mu'dim yang baharu dapat menolak wujud yang qadim. Qata'an ni bukan tolak apa putus. Nak jemuh tolak apa putus. Sebab wujud Tuhan qadim ada dah, ada. Boleh tak mu'dim yang hadis putuskan? Boleh tak? Tak boleh lah. Lagi tak boleh. Lagi ikutnya. Laisa bi aula. Tidaklah lebih aula. Lagi tak boleh. Sebab apa? Sebab mu'dim yang qadim pun tidak mampu menolak wujud. Tu ayat dia belik sikit lah. Belik sebab ibarat bahasa Arab. Kalau orang faham dah, bahasa Arab mudah je. Khulasahnya yang sebut tadi. Kalau mu'dim qadim pun tak mampu nak menghalangkan wujud Tuhan, maka mu'dim yang baharu pun lagi tak mampu. Jadi Imam Ghazali guna laisa al-hadith, Imam Ahmad Zarruq kata laisa al-hadithu fi mudai laisa al-mu'dimul hadithu fi mudaddatihi lil qadimi hatta yaqta'a wujudahu bi aula. Supaya sehinggalah dia dapat tidaklah hatta tu maksud apa? Tidaklah mu'dim yang baharu pada nak melawan qadim sehingga dapat memutuskan wujud lebih aula daripada mu'dim yang qadim pada nak melawankan bagi yang baharu sehingga dapat menahankan wujud. Ya. Fi mudaddatihi lil hadithi. Lebih molek ni sebab kalau baca tu mungkin tak mari surah. Surah molek masalah. Surah molek masalah. Lepas tu hadis ni kena faham molek ni. Hadis dengan andaian bahawa sesuatu tu belum ada lalu nak diadakan. Nampak? Sesuatu yang belum itu tak ada kemudian nak diadakan. Tiba-tiba ada sebab mu'dim yang qadim menghalang. Maka tak boleh halang lah. Okay. Balid daf'u ahwanu minal qat'i. Bahkan ad-daf'u menolak itu ahwanu minal qat'i, lebih mudah daripada qat'i. Tolak tu lebih mudah daripada qat'i. Tolak tu makna tak ada daripada awal. Kita tahan. Tahan daripada ada. Nampak tak? Tahan daripada ada. Mudah lagi sebab tak ada dah. Benda yang tak ada dah. Okay. Jadi kita tahan dan kekalnya tak ada, lebih ringan daripada memutuskan benda yang ada. Benda yang ada dah kita nak butuh. Tak boleh jawab tang lagi. Tak boleh pakat lagi. Tan Sri, Datuk Sri. Tahan dulu. Lagi mudah daripada widah tarik balik. Nampak tak? Kalau widah tarik balik, isu lah pula. Tahu dia? Jadi, ada dah title. Kalau tak ada benda kita, tak boleh jawab tang. Tak boleh jawab tak apa lah. Tapi boleh jawab tang, pecah. Tu berat lagi. Nampak? Jadi, ad-daf'u menolak. Yakni menolak daripada berlaku daripada awal. Lebih ringan, lebih mudah daripada qat'i. Wal qadimu aqwa minal hadis. Dan qadim itu lebih kuat daripada hadis. Jadi, dalam keadaan qadim, al-mu'dim yang qadim tu kan, kalau ikut memanggil al-hadis, mu'dim yang hadis mana kuat? Mu'dim yang qadim lah. Tiba-tiba mu'dim yang qadim pun tak mampu untuk ad-daf'i. Padahal ad-daf'i itu paling mudah. Maka mu'dim yang hadis lagilah tak mampu. Sebab apa? Pertama dia hadis. Yang kedua dia melakukan al-qat'u. Qat'u tu memutuskan istimrarul wujud. Nampak tak? Ada tak? Nampak tak? Nampak? Nampak nak susun mula jeng. Nak susun ibarat mula tu jeng.
Yakni bidarurah, dengan senang fikir. Begitulah. Bidarurah ni dengan mudah. Betul lah. Benda hak qadi, isunya tak dia kata. Makna hak qadi. Muqdim yang qadi. Kan anda yang kan? Muqdim. Pertamanya muqdim diri sendiri tu mustahil dah. Lepas tu muqdim yang luar sama ada qadim atau baharu. Qadim pula mustahil. Sebab apa? Benda hak wujud, sifat wajib pun. Dia kalau dia tu qadim sama dengan zat Tuhan, maka takkan wujud Tuhan. Okay, selesai. Hak baru pula, hak baru tengok. Hak qadim pun tak mampu nak tolak, hak baru lagi tak mampu nak tolak. Padahal qadim tu, dia tu adalah qadim. Buat dah. Tapi dia buat kerja hak paling lemah, iaitu daf'u. Daf'u ni mengekalkan, menolak daripada wujud, iaitu mengekalkan tak ada. Hak tu pun tak boleh nak buat. Apatah lagi kalau muqdim yang baharu, hadis. Muqdim yang hadis, nak buat kerja berat pula, putus. Memutuskan istimrar wujud. Lagilah mustahil. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mabhathu sifatil qiyam bin nafsi. Perbincangan sifat qiyam bin nafsi. Faham tak? Nak tanya? Nampak Ustaz? Nampak benda tu? Faham dulu. Lepas tu ibarat tu tengok balik lah. Mabhathu sifatil qiyam bin nafsi. Perbincangan sifat qiyam bin nafsi. Thumma qala rahimahullah. Qayyumun lan qita'a lahu. Yang qayyum. Qayyum makna qaim bin nafsihi. Yang berdiri dengan sendirinya. Lan qita'a lahu. Tidak putus, tiada putus baginya. Yakni menghendaki oleh Imam Ghazali. Annahu qaimun bi nafsihi, dia berdiri dengan sendirinya, ghairu muftakirin ila syai'in fi wujudihi, tidak berhajat kepada sesuatu pun pada wujudnya, tidak berhajat kepada sesuatu pun pada wujudnya. Kalau dalam Sanusi iaitu dia bukan sifat dan dia tidak berhajat kepada muhdith. Wa ala hadha, dan atas ini, atas tafsiran qayyum dengan makna ini, huwa min sifatin dhati as-sittati, dia termasuk daripada sifat zat yang 6. Sifat zat yang 6. Allati hiya, iaitu mana sifat zat yang 6 tu? Al-wujudu wal wahdaniyatu wal qidamu wal baqa'u. 4 dah. Wa annahu qa'imun bi nafsihi, 5 dah. Wa annahu mukhalifun lil hawadis. Jadi 6 lah makna nafsiyah dan juga salbiyah yang 5. Jadi 6 lah. 6. Dah, sifat ma'ani bukan panggil sifat zat kau. Jangan tukar campur dah tukar istilah tu. Sifat ma'ani pun panggil sifat zat juga. Sifat zat lawannya sifat apa? Sifat zat lawannya sifat fi'il. Sifat zat lawannya sifat fi'il. Tapi sifat zat yang dimaksudkan ni kata sifat zat yang 6, merujuk kepada sifat yang tidak memberi makna selain, tidak memberi makna lain. Sifat zat di sini makna bukan sifat daripada sifat ma'ani, bukan sifat yang memberi makna zaid ala qiyam bin nafsi kan. Jadi masuklah sifat wujud dan juga 5 sifat salbiyah itu. Wa yu'khadhu min kalami syekh al-mutaqaddim, maka difaham daripada kalam syekh yang telah terdahulu, ghairul akhir, selain daripada yang akhir. Mana? Mukhalifun lil hawadis. Makna mukhalifun lil hawadis tak boleh faham lagi daripada kalam syekh sebelum ni. Fa inna ithbatahu min at-tanzih al-mazkur ba'du, kerana pengisbatan mukhalifun li nafsihi itu termasuk daripada perbincangan at-tanzih. Dalam ni lagi dia akan sebut bab tanzih. Dalam pasal membicarakan tentang sifat-sifat tanzih, dia akan kupas tentang makna mukhalafatuhu lil hawadith al-madhkuri ba'du, yang akan disebut lepas pada ini. Wa kama annahu ta'ala qa'imun bi nafsihi, sebagaimana Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri, fa ghairuhu la qiyama lahu illa bi iqamatihi, maka selain Allah
Mereka tidak berdiri kecuali dengan Allah mengada dan mendirikannya. Allah mengada dan menciptanya. Jadi bila kita tahu Allah bersifat qiyamuhu binafsihi, maka selain daripada Allah tidak bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Bahkan qiyam wujudnya kita, adanya kita billah, adanya kita dengan sebab Allah mengadakan, bukan dengan sendiri. Nampak tak? Bukan dengan sendiri. Tapi molek kau bincang puak makrifat ni. Dia bangkit, dia bila nak bahas mengenal diri tu, dia bahas pada sifat ma'ani. Ke kita dak dengar habis. Tahu? Cuba tanya dia. Dah sifat salbiah ke mana? Nak pasang pada diri. Nak pasang mana? Qiyamuhu binafsihi. Tidak makut nak pasang mana? Kita kata mengenal Allah dengan mengenal diri ke? Sifat makni boleh lah. Sebab kita pun ada sifat makni. Nama dia sama. Hakikat berbeza. Tapi kalau sifat lain ke? Nak kata ke mana? Nak mengatakan ada pada Tuhan, tak ada pada kita. Jadi tak aja dengar ke? Dia ada pihak, tak faham apa tu. Cakap sebut je. Jadi begitulah. Boleh kenal lah. Mana sekarang ni golongan-golongan sesat mana-mana pun mereka sebut istilah tapi tak faham makna. Sebut istilah tak faham makna. Okay. Jadi Allah fahuwal qaimu ala kulli nafsin bima kasabat. Dialah yang berdiri atas setiap nafsin, setiap diri dengan apa yang diusahakan. Diri nafsin ni makna diri manusia. Qaim makna dia mengurus dan mentadbir, menguasai atas setiap jiwa, setiap diri dengan apa yang dilakukan. Ni ambil iktibah ayat Quran ni. Dia Allah Ta'ala yang berkuasa di atas setiap diri seseorang dengan apa yang diusahakannya. Tuhan tahu. Allah Ta'ala akan hisap. Allah Ta'ala akan kira apakah yang dibuat oleh setiap seorang. Wal qaimu laha bimahtaja, dan dia qaim, dia yang qaim sini maksud dia mempersiapkan, mengadakan dan memberi kepada setiap jiwa bimahtaja, dengan apa dia nak. Qaim dengan maksud dia mengurus pula. Tuhan urus, Tuhan beri apa yang diperlukan oleh kita. Perlu pada udara, perlu pada makanan, perlu pada minuman. Lahir, minum susu ibu. Allah yang mengaturkan. Wa ma'adzalika, dalam keadaan demikian, falan qita'anahu fil wajhain, tidak putus-putus, tiada putus pada kedua-dua wajah. Mana? Qaim ala kulli nafsin bima kasabat. Allah yang mentadbir ataupun Allah yang memerhati atau mengurus setiap perkara manusia itu. Tuhan menghisapnya setiap apa yang dibuat, dan dialah memberi kepada manusia itu apa yang dia nak. Jadi qaim bima kasabat, Tuhan Tuhan membalas dan mengganjari perbuatan setiap manusia. Satu. Yang kedua, qaim bimahtajat, Allah jugalah yang memberi setiap apa yang diingini oleh setiap orang. Tidak putus-putus Allah memberi dan melakukan itu. Sama ada dari segi aspek tadbir ataupun dari segi aspek takdir. Wa marji'u dzalika, dan kembalinya demikian itu, kita boleh sandaran demikian itu, kita boleh berpandukan di qauli Syekh Abi Madian. Ni hikam Abi Madian ni, dia hikam tak? Radhiyallahu ta'ala anhu. Al-haqqu ta'ala mustabiddun wal wujudu mustamiddun wal maddatu min ainil jud
Falau inqata'atil maddatu lan haddal wujud. Tengok. Kata dia, Al-haqqu ta'ala mustabiddun. Al-haq. Ini Al-haq ni Allah lah. Antara nama Allah Al-haq. Biasanya istilah ni ahli sufi lah banyak guna. Al-haq. Yang lafaz Al-haq tu pun. Dan lafaz Al-haq ni biasa merujuk kepada Allah Ta'ala. Banyak dalam tulisan ahli sufi. Al-haq, Allah Ta'ala mustabiddun. Dialah yang berdiri dengan sendiri. Dialah yang berdiri dengan sendiri. Wal wujudu mustamiddun. Dan wujud itu mustamiddun. Wujud ni mana apa? Wujud makhluk. Wal wujudu. Wujud dan wujudul khalq mustamiddun. Min Allah. Wujud makhluk ini mustamid. Makna bersumber. Bersumber makna dia dijadikan. Perlu kepada penciptaan Allah. Wal wujudu mustamiddun. Ay al-wujudul khalqi yastamidduna ila Allah. Wujud makhluk ini bergantung kepada Allah. Wal maddah min ainil jud. Dan bermula maddah. Maddah apa ni? Kita nak kata unsur-unsur itu ciptaan Allah Ta'ala itu min ainil jud, dari semata-mata anugerah. Ainil jud, dari semata-mata diri anugerah. Anugerah Tuhan. Falawin qata'atil maddah. Dia guna istilah, campurlah sikit istilah falsafah kan. Maddah ni, maddah bagi wujud tu lah. Falawin qata'atil maddah, kalau terputus maddah, essence, sumber, asas bagi wujud ini, lan haddal wujud, nescaya akan musnahnya wujud. Takkan ada, hilang. Kalau Tuhan putuskan maddah, sumber-sumber, asas-asas bagi kewujudan ini, maka tak akan ada wujud makhluk. Nampak? Ini makna diri mentauhidkan Allah pada setiap perkara, bahawa setiap perkara itu semuanya datang daripada Allah, daripada ibtidaan wastimraran, ibtidaan wa dawaman. Bermula ada kita dengan perlu wujud Allah mewujudkan, dan berkekalan wujud kita sekarang ini dengan Allah memberi imdad. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni wujud pada itulah dalam kalam Ibnu Athaillah Sakandari. Ni'matan, dua nikmat yang besar terhadap kamu. Ni'matul ijad, Allah mengadakan, dan ni'matul imdad, Allah memberi imdad, memberi kurnia setiap waktu sehingga wujud kita itu dapat wujud ketika ini. Intah. Habis. Thumma hadha lismul karim. Kemudian nama yang mulia ini thabitun nassan wa ijma'an. Sabit secara nas dan ijma'. Al-Qayyum tu. Nas pun ada, ijma' pun sepakat. Lam yarid illa min ismihi. Dan tidak datang kecuali daripada nama Al-Hayyu. Al-Hayyul Qayyum kan? Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia tidak datang kecuali bersama. Al-Qayyum ni mari dengan Al-Hayy. Dia tidak ada datang kecuali bersama dengan nama Al-Hayy. Kenapa? Litawaqqufil qiyami ala wujudiha. Kerana terhenti al-qiyam itu, berdiri dengan sendiri itu, terhenti atas wujud, atas Tuhan itu bersifat dengan wujud dan hidup dulu. Sebab tu disertakan Al-Hayyu Al-Qayyum. Wallahu a'lam. Qauluhu daimun la siramalah, yang sentiasa, yang tidak putus baginya. Ba'da qaulihi lan qita'alah, tidak putus baginya. Yush'iru, memberi faham, memberi isyarat, bi anna muradahu bil inqita', bahawa yang dimaksudkan dengan inqita'
irtifa'u mawadil qayyumiyah, iaitu terangkatnya maddah qayyumiyah. Unsur bagi qayyumiyah, bagi penguasaan dan qayyumiyah, sifat qayyumiyah. Okay. Wadhalika, dan demikian itu, li'annaha, kerana sesungguhnya annal qayyumiyah ghairu mutawaqqifatin, dia tidak terhenti, tidak berhajat, mutawaqqif ghairu mutawaqqif, tidak berhajat, tidak terhenti, ala mawadda, madah mawad, jamak dia, madah mawad, patutnya madah mawad, patutnya mawadin lah. Madah, dia bukan mafa'il tak, dia bukan mamud yang sarfi, ke jamak dia gitu. Kalau dia jamak mamud sarfi, baca dah rasa jamak taksir je. Madah jamak taksir je. Madah jamak dia mawad, tapi sabdu tu ya. Jadi ala mawadin. Kerana qayyumiyah, sifat qayyum itu tidak terhenti, tidak berhajat, ala mawadin, atas apa-apa madah, apa-apa sumber, asas pun. Hatta tanqati'ah, sehingga jadi putus. Dia tak berhajat pada apa-apa pun. Tak. Jadi macam mana nak putus? Maka, jadi dia buat datang tu, lam qita'alahu, memberi isyarat bahawa dengan inqita' ni, daimun lang siramalahu, lang qita'alahu, daimun lang siramalahu, memberi makna dengan murad dengan inqita' tu, makna ternafi mawad qayyumiyah, terangkat, ternafinya mawad qayyumiyah, makna tidak ada qayyumiyah Tuhan itu bergantung kepada apa-apa madah, apa-apa asas, apa-apa sumber. Irtifak makna penafian. Wadhalika, dan demikian itu, li'annaha ghairu mutawaqqifatin ala mawadin, kerana qayyumiyah Allah tidak terhenti atas apa-apa madah, hatta tanqati'a, sehingga jadi putus dia. Faqiyamuhu binafsih, maka berdiri Tuhan dengan sendiri. Wa qiyamu ghairihi biiqamati, dan berdirinya yang lain, ada dan wujudnya makhluk, iaitu dengan Allah mengadakan. La yanqati'u bi raf'i mawadihi, dan tidak putus Tuhan. Ni balik mula Tuhan ni. La yanqati'u li raf'i mawadihi, kerana hilangnya atau terangkatnya madah dia, asas dan sumber, tak ada. Idla mawaddalahu, kerana qayyumiyah Allah, wujud Tuhan, berdiri Tuhan sendiri itu tidak ada madah baginya. Bal huwa ghaniyun 'anil mawad, bahkan Allah Taala itu maha kaya daripada apa-apa madah. Wa ayat Quran, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka dia akan berkata baginya kun fayakun, jadilah maka jadi. Wa huwa fi dzalika kullihi, dan dia dalam keadaan itu semuanya, daimun lang sirama li wujudihi, sentiasa dan tidak ada putus bagi wujudnya, walang sirama lima indahu, dan tidak ada putus bagi apa yang ada di sisinya. Fafham, maka fahamlah kamu. Biasalah dalam kitab-kitab ulama-ulama tasawuf itu fafham, fahamlah. Makna ini, kerana makna ini perlu kepada kefahaman dan juga faham dengan makna yang halus tu. Fa innahu daqiq, gitu, biasa gitulah. Hendaklah kamu faham betul-betul, kerana ini satu yang latif wa daqiq, halus. Qauluhu bal lam yazal wa la yazalu mausufan binu'util jalal, dan sentiasalah, lam yazal, sentiasa, wala yazal. Lam yazal makna kata, nak kata kau ni, nak terjemah balik. Dan tiadalah sebelum itu dan selama-lamanya. Sentiasa dan selama-lamanya. La yazal tu makna selama-lamanya.
Lam yazal makna sebelum tu pun tidak. Dan tiadalah sebelum itu ataupun selepas itu. Mausufan binu'util jalal. Lam yazal. Mana pula ni? Lam yazal wala yazal. Makna sentiasalah. Sentiasa. Mana kata benda? Betul dah, sentiasa. Betul tak? Dah sebut benda ni? Ya, betul lah. Lam yazal walam yazal. Sentiasalah. Sebelum dan selepasnya sentiasa. Mausufan binu'util jalal. Bersifat dengan sifat-sifat keagungan. Bahasa kita sentiasa je tak? Jadi kalau sentiasa lam yazal merujuk fima madha. Sebab lam tu harfu jazmin wa qalbin kan? Wala yazal. Dan selama-lamanya. Sentiasa dan selama-lamanya. Bersifat Tuhan dengan sifat keagungan. Yakni memberi makna. Menghendaki oleh musannif anna sifatihi. Bahawa sifat Tuhan. Qadimatun baqiyatun. Qadim lagi kekal. Kama anna dhatahu qadimatun baqiyah. Sebagaimana zat Tuhan tu qadim lagi kekal. Sifat pun samalah. Qadim lagi kekal. Sebab sifat tidak berceratan daripada Allah. Fama huwa mausufun bihi fil azal. Maka apa yang dia itu bersifat dengannya pada azali, huwa mausufun bihi fi ma la yazal. Maka dia pun bersifat dengannya pada fi ma la yazal. Sebut dah mana sebelum ni kan? Fi ma la yazal maknanya selama-lamanya. Pada masa yang mendatang. Begitulah. La yatabaddalu, tidak berubah-ubah. Wala yantaqilu, tidak berpindah. Wala yatahawalu, tidak berpaling, tidak berubah. Sentiasa begitu. Sifat Allah pada azali begitu, pada fima la yazal pun begitu. Dulu dan selama-lamanya. Benda istilah tu. Slogan apa? Dulu, kini dan selama-lamanya. Fa'il madhi mudhari'. Mustaqbal. Mandau. Siapa buat slogan? Mesti ustaz juga. Dulu, kini dan selama-lamanya. Tak ada tak? Tu slogan dia. UMNO. Dia? Bukan. Lam. Tengok. Lam harfu jazmin wa qalbin. Kenapa qalbin? Li'annahu yasiru ma'nahu madhiyan. Lan. Kita tukar dengan lan. Lan. Lan dengan lam. Lam mim haraf syafawi. Lan hujung lidah temuan belakang. Belakang asunia ulia. Apa ni? Gigi. Lan dengan lam. Itu kau tu. Jadi sebut molek. Lam dengan lan. Okay. Walladhi yusafu bihi, dan yang bersifat dengannya, hiya. Walladhi yusafu bihi hiya awsaful jalal, dan yang bersifat dengannya itu ialah sifat-sifat keagungan. Al-jalal ay al-azamatu, keagungan. Wal-izzatu, kemuliaan. Samalah. Wat-ta'ali, dan ketinggian. An kulli naqsin, daripada setiap kekurangan. Wa kamalin la yaliku bidzatihi, dan yang maha tinggi daripada kesempurnaan yang tidak layak dengan zatnya. Nampak tu kaidah? Kamalin la yaliku bidzatihi, sempurna yang tidak layak dengannya. Ada tak? Maha suci daripada kesempurnaan yang tidak layak dengan zat Tuhan. Jadi maha suci itu daripada sifat kesempurnaan. Bukan sifat kesempurnaan tu, sifat kesempurnaan yang tak layak dengan Tuhan. Kita rasa sempurna, mungkin pada manusia sempurna. Nampak tak? Ada anak. Ada anak. Sempurnalah. Seorang berkeluarga, mempunyai anak, sempurna tak? Bagi diri manusia, sempurna tak? Tapi pada Tuhan?
pada Tuhan. Waktu apa ni? Imam Al-Baqillani kan uh, debat dengan padri tu. Akhirnya tak boleh jawab kan. Akhirnya mari padri dia tanya. Ahlan wa sahlan, berkhabar tuan, tuan mana, anak sihat, isteri sihat. Marah dia. Orang marah, kamu tahu tak dia ni ketua padri ni? Dia patriark. Dia ni ketua padri ni, besar ni. Macam mana kamu boleh kata tanya anak dia, bini dia? Dia ni orang yang suci. Tak ada anak, tak ada isteri. Dia kata kalau begitu qad nazzahuhu qad nazzahuhu minal waladi wal ahli patu wa nasabtumuhuma ila Allah. Boleh kamu menafikan dia ini menafikan dia ada anak. Tak? Boleh sucikan dia dengan daripada anak dan juga isteri, tapi boleh tuduh Tuhan ada anak, ada isteri pula. Kalau dia ni aku kata dia ni ada anak, ada isteri, kata aku telah menghina dia. Maka kamu tu tuduh Tuhan ada anak, ada bini lagilah. Jadi kamalin la yaliqu bi dzatihi li'annahu al-quddus, kerana Allah tu maha suci. Ail munazzahu an kulli kamalin li ghairihi. Yang maha suci daripada setiap kesempurnaan bagi yang lain. Nampak tak? Tu kalam ahli-ahli tasawuf ni kadang bunyi macam peling sikit tau. Maha suci daripada sifat kesempurnaan. Tapi kena kot dia kesempurnaan yang tak layak. Jadi lagi tanzih lah. Nampak tak? Lagi tanzih. Qala Syekh Abul Abbas Al-Buni. Kata Abu Abbas Al-Buni. Tahu siapa Izzat? Sahibu Syamsul Ma'arif. Kata Syekh Abul Abbas Al-Buni rahimahullahu ta'ala, lianna qawlana, kerana perkataan kita, al-munazzahu anin naqaisi, yang maha suci daripada kekurangan itu, bimathabati qawlika, seumpama perkataan engkau, al-maliku laisa bijazzarin, raja itu bukan jazzar. Jazzar ni apa? Tukang daging tak? Penjual daging, jazzar. Dia kata raja ni bukan penjual daging. Intaha wa huwa ajib. Kata ni kalam ajib ni. Ajib kat mana ni? Gini. Tu kalam Sufi ni kata, dia kata kita sebenarnya munazzahun anin naqais tu maknanya tak tanzih dah, tapi tak apa tanzih lagi. Maha suci Tuhan daripada sifat kekurangan. Maha suci Tuhan daripada sifat kekurangan. Dia kata umpamanya sama macam kita kata ke raja. Raja itu bukanlah penjual daging. Apa maksudnya? Sekarang ni gini. Tengok nombor itu boleh tak? Itu dia tak sini. Anda terang lah sebab panjang. Raja dengan penjual daging ni, orang dok banding dah, faham tak? Orang dok banding dah. Sebab mustahil dah. Dok sama langsung. Raja bukanlah penjual daging. Penjual daging ni dari segi hierarki ataupun kerjaan tu bukan pekerjaan yang mulia. Jadi dia tu bukan maha suci daripada benda hak hina. Sebab benda hak hina tu orang dah mari dah. Apa? Jadi munazzahu al-munazza' anil naqais itu tak nafi dah. Munazzahu anil kamal alladhi la yaliqu bihi. Tu lagi tinggi. Sebab sifat kehinaan memang orang tak nafi dah tu. Maha suci daripada kesempurnaan yang tak layak dengan dia. Jadi itu kata hak tu dikata li anna qauluna bimasabati qaulika al-maliku laysa bijazzab. Intaha. Sampai Syekh Ahmad Zarul kata ajib. Tak, ajib kalau ini keluar daripada Al-Buni ni. Wa maqsudu Syekh, maksud Syekh di sini, Syekh Al-Buni lah, itsbatu ittisafihi ta'ala, ialah mengisbatkan
bersifatnya Tuhan bi awsafihil aliyati, dengan sifat-sifat ketinggiannya as-salbiyati wal ijabiyah. Yang salbiyah ni Syekh mana ni? Saya tak ada dah, tak ada habis gitu. Wajib betul situ. Hak ni maksud Syekh Imam Al-Ghazali. Mana pada kalam ya, lam yazal wala yazalu mausufan bi nu'util jalal. Di situ mengisbatkan Tuhan dan mengisbatkan bersifatnya Tuhan dengan sifat-sifat ketinggian dan juga sama ada salbiyah wal ijabiyah. Sifat-sifat ketinggian yang bentuk salbiyah, penafian, dan juga ijabiyah yang bentuk pengisbatan. Nafi yang tidak layak, mengisbat yang layak. Semua nu'util jalal tu masuk, sama ada sifat bentuk salbiyah ataupun sifat bentuk subutiyah atau ijabiyah. Di annahu min kamali ma'rifati dzatil karimah, kerana itu daripada kesempurnaan mengetahui zat yang maha mulia. Wa sayatil kalamu fi dzalika, insya-Allah nanti akan datang perbincangan tentang demikian itu insya-Allah taala dalam pembahasan tanzih. Qauluhu wallahu taala a'la wa a'lam. Ada nak tanya? Dalam ni Syekh Nizar sebutlah tu. Dia kata, tengok dia kata wala wa arja ala qawli qala al-mutahhir min al-qasi al-munazi' anhu fa inna dhalika fi tanzihil haqq yakadu yuqaribu tarkal adab. Kerana nak mentazihkan Allah dengan maha suci pada sifat kekurangan tu seakan-akan meninggalkan adab. Kenapa? Laisa minal adab, tak termasuk daripada adab. Qauluka laisa malikul iqlim biqassabin wala sammakin. Maknanya tidaklah pemerintah tempat ini. Qassab ni apa? Ingat apa? Qassab, tukang-tukang tu tak? Qassab ni tukang masuk kain. Qassab bai'ul lahab, tukang jual jaza sama dengan qassab ni jaza. Jaza sama, qassab ni jaza tukang jual daging. Nah, jadi macam kita kata apa nama ni, raja tempat itu bukanlah tukang jual daging ataupun bukan sama tukang jual penangkap ikan. Bal aqul al-Quddus al-munazzah an kulli wasfil kamal alladhi yadhunhu al-khalqu kamalan li sifatihim. Kudus itu maha suci daripada sifat kesempurnaan yang menyangka oleh makhluk. Dia itu kesempurnaan bagi nisbah mereka. Wa annal jahila wal a'ma wa ghairuhu naqisun fi dhatihi wa sifatihi. Maka fanazzahul khalqa bima alimuhu min awsafi. Maka mereka mentazihkan makhluk dengan apa yang mereka tahu daripada sifat mereka. Wa huwa munazzahun an awsafi kamalim. Dan Tuhan tu maha suci daripada sifat kesempurnaan hak makhluk. Kama huwa munazzahun an sifat naqsi. Sebagaimana dia maha suci juga daripada sifat kekurangan mereka. Jadi dia segi adab lah. Segi adab. Maknanya benda hak kurang dah. Bukan adab kita kata raja tu tak bersifat dengan raja tu bukan tukang jual daging. Bukan butik siapa. Sebab tu memang tak layak dah dengan dia. Jadi mentanzihkan itu ialah pada meletakkan penafian sifat kesempurnaan yang tidak layak. Kerana sifat naqais itu memang telah maklum. Itu ni min haitsul adab lah. Ni dia nukil pada mana? Nukil pada kitab Al-Buni ni. Kitab Al-Buni. Atau dia kata ajib. Kita pun nak fikir kalau nak sebut. Hak ni sekadar baca sinilah, nak bawa terang ke orang masyarakat awam. Takut habis masa kuliah garib pun terang hak tu je. Cukup dah makna faham daripada maha suci Tuhan daripada sifat kekurangan. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.